Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikurniakan kefahaman yang baik dalam urusan agama, dikurniakan keikhlasan menuju kepada mardatillah, menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Isnin yang ketiga. Anjuran Masjid Al-Ansar Taman Keramat menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah. Yang kita gunakan ini versi cetakan lama, cetakan Jawi ke semuanya, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Mensyarahkan kitab ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Saman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 106 ya, iaitu sampai kepada membincangkan apa yang disebut sebagai irhas. Sebelum daripada itu kita refresh, kita segarkan semula ingatan kita tentang apakah tajuk yang kita sedang bincangkan ini, iaitu berpunca dari soalan yang di atas lagi, berapa perkara yang mencari bagi adah. Ini ambil dari bahasa Arab, iaitu nak mengetahui apa yang disebut sebagai al-khariqu lil adah, atau disebut juga khawariq. Khariq satu ya, khawariq banyak. Jadi asal kharaqa itu mengoyakkan, itu disebut mencarikan ya. Berapa perkara yang mencari bagi adah. Jadi kebelakangan ini berlaku kekeliruan dalam fikiran sebahagian dari umat Islam, khususnya yang sudah terpengaruh dengan virus fahaman Wahabi, sehingga mereka mempertikaikan perkara-perkara yang diterima dalam pegangan ahli sunnah wal jamaah dengan pelbagai pertikaian. Kalau kita terangkan, dia kata habis kalau begini macam mana, kita terangkan habis kalau begitu macam mana. Dia banyak seni berkalau dia. Tujuan untuk membatalkan yang benar, dan itu satu perkara yang insya-Allah tidak akan berlaku. Yang benar insya-Allah tetap dipertahankan, yang batil nanti akan terdedah kebatilannya. Antara punca golongan yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini gagal faham pegangan ahli sunnati wal jamaah
adalah kegagalan mereka memahami apa yang disebut sebagai adah. Adah daripada perkataan bahasa Arab ada ya'udu, yang asalnya bermakna kembali. Jadi adah yang dimaksudkan adalah sesuatu yang sentiasa kembali. Kembali bagaimana? Kembali berulang. Natijah itu apabila kita lakukan sesuatu perbuatan. Contoh kita makan nasi, itu satu perbuatan. Lalu kita dapati natijah dari makan nasi itu adalah kenyang. Semalam kita makan nasi kenyang, hari ini juga kita makan nasi kenyang. Bahkan sudah bertahun-tahun kita dapati selepas kita makan nasi kita kenyang. Dan sebaliknya, bila kita tidak makan nasi kita lapar. Maka mengkaitkan antara makan nasi dengan kenyang itulah dipanggil perkaitan adah. Ada sebahagian dari mereka saya perhatikan bila kita sebut hukum adat, dia bayangkan macam adat orang Melayu, adat orang Cina, adat orang India, adat pepatih, adat temenggung. Padahal bukan. Bila kita terangkan hukum adat, dia kata mana boleh Ustaz, hukum adat bercanggah dengan syarak. Syarak sudah didahulukan. Macam mana pula hukum adat bercanggah dengan syarak? Syarak itu mengambil kira hukum adat. Jadi bagaimana pula perkaitan adah dengan akal? Kerana akal memahami hakikat, sementara adah ini dia membantu syariat. Macam mana tu? Kita bagi contoh. Dari segi adah, meminum racun itu biasanya menyebabkan seseorang yang meminum racun itu akan meninggal dunia. Ataupun kalau tidak pun dia akan jadi sakit. Sakit yang boleh membawa kepada kematian. Jadi minum racun itulah kita kata sebab kepada orang itu sakit atau mati. Hakikat, adakah racun yang mematikan seseorang atau Allah? Allah. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi mereka tak boleh terima. Bukan mereka tak boleh terima secara konsep. Secara konsep mereka terima. Tapi bila pergi kepada implementasi, di situ mereka mula tak faham. Jadi dikaitkan adah ini ada dengan ada, ataupun ada dengan tiada, ataupun tiada dengan ada, ataupun tiada dikaitkan dengan tiada. Contoh yang mudah untuk kita faham adalah perkaitan makan dan kenyang. Kan kita bagi contoh hari makan nasi biasanya kenyang. Jadi daripada pengalaman itulah eksperimental yang experience yang kita dapati itu, maka kita menetapkan atau menafikan. Menetap atau menafikan itulah namanya hukum. Itu kita kata hukum adat. Jadi bila kita kaitkan ada dengan ada, dalam contoh tadi kita kaitkan ada kenyang dengan ada makan, dengan iktikad keyakinan yang mengenyangkan adalah Allah. Kita kaitkan ada dengan tiada, iaitu kita kata ada lapar dengan tiada makan. Mana tahu? Mana dalil? Mana dalil yang soreh lagi sahih? Ya, ini ada. Ini hukum adat. Jadi kita katakan pengalaman lah. Biasanya kalau kita tak makan, dia lapar. Tapi yang menjadikan lapar itu adalah Allah. Sekira-kira boleh saja kalau Allah kehendaki, Allah jadikan satu orang yang tak makan tu dia tak rasa lapar. Boleh. Tapi itu luar daripada kebiasaan. Ya, mencari adah ni kalau bahasa moden dia panggil luar biasa. Adah tu biasa. Mencari adah tu luar dari kebiasaan. Atau dikaitkan tiada dengan ada, iaitu tiada lapar dengan ada makan. Itulah pengalaman kita. Dan dikaitkan tiada dengan tiada, iaitu tiada kenyang dengan tiada makan. Jadi kalau nak minta dalil Quran hadis tak perlu. Ini bukan hukum syarak. Ya. Yang perlu kepada dalil Quran hadis ni hukum syarak. Adapun hukum adah itu adalah based on observation, pengalaman. Macam orang kata makan Panadol hilang pening.
Syirik tak? Kalau satu orang dia kata, saya makan Panadol lah hilang pening ni. Kamu tak percaya ke Allah yang sembuhkan penyakit? Kamu sembah Panadol ke? Bukan. Dia orang yang beriman, dia tahu Panadol tu hanya sebab hilang pening tu musabbab. Dia makan Panadol tu namanya kasab, usaha ikhtiar. Jadi sebab itu tidak memberi sebarang kesan. Hakikatnya usaha ikhtiar juga hakikatnya tidak memberi sebarang kesan. Yang mentakdirkan sembuh itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau berlaku luar dari kebiasaan itu, dia panggil khariq lil adah. Jadi antara kecelaruan yang dicelarukan lagi sehari dua ini, mungkin tuan-tuan sebahagian ada mengikuti, kita yang mempertahankan ahli sunnah wal jamaah ni dituduh berpegang bahawa umat Islam itu boleh atau dianjurkan meminta pertolongan kepada pokok. Pergi tengok pokok yang cantik-cantik ke, nampak besar sikit ke, pergi pada pokok dan berkata, wahai pokok, tolonglah saya. Ini gambaran yang dimainkan dalam Facebook dan sebagainya. Memang Facebook ni alat. Kalau guna untuk menyebarkan kebaikan, dia baik. Kalau digunakan untuk menyebarkan fitnah dan sebagainya, itu yang berlaku. Baik. Puncanya sebenarnya bukan itu. Bukan isu itu. Isu yang dibincangkan adalah hukum istighasah, meminta tolong kepada para wali. Jadi dengan kita ketepikan orang-orang jahil, ada orang jahil kata, buat apa minta tolong dengan wali? Kan? Minta tolong dengan Allah lah direct. Yang bercakap tu pun minta tolong dengan mak ayah. Tak ada duit, call ayah, ya boleh tak bulan ni saya nak pinjam duit, hari ni bajet lebih. Minta dengan Allah lah, minta dengan bapak kenapa? Jadi sebenarnya itu orang jahil. Orang yang terpelajar di kalangan orang yang terpengaruh dengan fahaman Wahabi ini, mereka tidak sampai ke tahap itulah. Mereka kata boleh minta tolong dengan wali, dengan orang soleh, boleh. Bahkan dengan orang yang tak soleh pun boleh. Tak tolong. Satu orang tak soleh kita pun tak tahu, kita tak tolong dengan dia. Kita nak angkat barang, seorang tak larat. Nampak satu orang kita pun tak kenal, nampak pakaian pun macam tak soleh misalnya, lelaki tapi pakai rantai misalnya, tak soleh. Tapi bila kita sekadar minta tolong, boleh. Jadi mereka berpegang sama seperti kita, boleh minta tolong dengan wali, dengan orang soleh. Sepakat tak? Sepakat. Kita berkata boleh. Cuma mereka berbeza bila mereka menghadkan, melimitkan minta tolong dengan wali dan orang soleh ini hanya boleh sekiranya wali dan orang soleh yang kita minta tolong itu masih hidup. Adapun kalau kita minta tolong kepada wali dan orang soleh yang telah meninggal dunia, masih kita minta tolong lagi, iaitu haram, bahkan syirik. Bukan syirik macam syirik riak, tidak. Syirik akbar, mukhrijun anil millah. Syirik besar yang mengeluarkan seseorang itu dari agama Islam. Maknanya jadi kafir. Satu orang yang kata misalnya, madad ya Rasulullah, pertolonganmu wahai Rasulullah, Rasulullah dah wafat. Kalau ikut orang yang berpegang demikian, dia jadi kafir. Ataupun dia kata, aghithni ya Sidi Syekh Abdul Qadir Jalani, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolonglah saya. Syekh Abdul Qadir Jalani kan dah lama meninggal dunia. Jadi kafir siapa yang cakap macam itu di sisi mereka. Di sisi kita, jadi kafir itu hanya sekiranya minta tolong itu disertai dengan iktikad bahawa orang yang kita minta tolong itulah yang memberi pertolongan secara hakikat, bukannya Allah. Ini ada pecahan dalam Islam dahulu dipanggil sebagai golongan Qadariyah. Qadariyah dia berpegang memang Allah ciptakan nasi, tapi nasi itu secara tabi'i mengenyangkan. Jadi kenyang itu bukan Allah, nasi itu syirik. Walaupun tak cerita minta tolong, hanya makan nasi dengan iktikad begitu. Bukan makan nasi ni yang syirik. Iktikad bahawa nasi itu mengenyangkan bukan Allah, itu yang syirik. Kerana ada dua kuasa. Satu kuasa Allah, satu lagi kuasa nasi.
Bab mengenyangkan itu puasa nasi. Jadi di sisi kita tidak ada beza kalau dengan iktikad bahawa makhluk itu memberi secara hakikat, sama ada makhluk itu masih hidup atau makhluk itu telah meninggal dunia, kedua-duanya haram dan syirik. Bukan minta tolongnya itu yang haram, tetapi mengiktikadkan bahawa makhluk memberi kesan dengan sendirinya, bukan Allah, itu yang syirik. Itu di dalam bab firqah, pecahan-pecahan umat Islam, itu yang dipanggil sebagai golongan Qadariyah. Ittifaqnya ulama tidak ada khilaf bahawa akidah Qadariyah itu menjadi kufur. Orang itu jadi kafir wal iazubillah. Kalau Mu'tazilah itu dia ada sedikit perincian, ulama khilaf. Sebahagian mengatakan masih lagi kufur. Yang kuat di kalangan ulama adalah tidak sampai jadi kafir. Kenapa? Karena kalau Qadariyah mengatakan Allah ciptakan nasi dan memang nasi itu yang mengenyangkan, Mu'tazilah itu dia ringan sedikit. Dia kata Allah ciptakan nasi, Allah ciptakan pada nasi itu satu kekuatan mengenyangkan. Dengan kekuatan yang Allah ciptakan itulah maka nasi mengenyangkan. Ini akidah yang bid'ah. Akidah sebenar, Allah ciptakan nasi dan Allah yang ciptakan kenyang. Kerana kalau dikata, kenapa ada ulama kata macam tu pun masih kafir? Sebab nasi kan makhluk Allah. Lalu Allah ciptakan satu kekuatan pada nasi, yang dengan kekuatan itulah nasi mengenyangkan. Maknanya kekuatan itu kan makhluk Allah juga. Jadi apa beza kamu kata nasi yang mengenyangkan bukan Allah dengan kamu mengatakan kekuatan itu yang mengenyangkan bukan Allah? Dua-dua itu makhluk. Jadi kamu menisbahkan kepada makhluk, secara hakiki itu kufur. Tapi ulama yang mengatakan tidak sampai jadi kafir, kerana mereka mengatakan masih lagi mereka nisbahkan itu kepada Allah. Mereka kata satu kekuatan yang Allah ciptakan. Yang penting akidah itu bid'ah. Akidah yang sunnah adalah Allah yang menciptakan nasi, Allah juga yang menciptakan kenyang. Boleh Allah ciptakan kenyang tanpa nasi, dan boleh Allah jadikan orang itu makan nasi tapi tidak ada kenyang pada dia. Tapi itu namanya apa? Khariq lil adah, mencari adat. Luar biasa lah, boleh kenyang tanpa makan tu luar biasa. Makan tapi tak kenyang tu macam biasa pula. Kita ni makan tapi tak kenyang-kenyang, lapar lagi, lapar lagi. Tapi kebiasaannya sampai kota dia ada orang makan sepinggan tak kenyang, 2 pinggan kenyang. Yang penting biasanya makan tu kenyang lah. Kalau makan tak kenyang tu luar biasa. Jadi mereka tak boleh terima yang tu. Part yang kita mengatakan boleh istighasah dengan wali yang telah meninggal dunia tu, tu yang timbul isu. Kata dia kalau macam tu bolehlah minta tolong dengan pokok, dengan iktikad bahawa pokok itu tidak boleh memberi pertolongan. Jadi kita katakan bukan macam itu. Istighasah tidak disyariatkan dalam bentuk minta tolong pada pokok. Tapi tak syirik lah kan, sebab dia iktikad bahawa Allah yang beri. Ialah tak syirik lah. Tapi tak syirik bukan berarti disyariatkan. Contoh, satu orang dia minum racun dengan iktikad bahawa racun itu membunuh. Bukan Allah yang mematikan, tidak. Memang racun tabiatnya membunuh. Soalannya syirik atau tidak? Kita kata syirik. Kerana di iktikad racun itu memberi kesan. Satu orang dia minum racun, tapi iktikad dia bukan racun yang mematikan, Allah yang mematikan dia. Syirik atau tidak? Tidak syirik. Adakah bila kita jawab tidak syirik berarti kita kata boleh minum racun atau dianjurkan minum racun? Kan berbeza. Jadi sebab tu kita kata kena terangkan dalam bentuk ilmiah. Jangan sebut begitu saja, boleh tidak syirik minum racun dengan iktikad bahawa racun itu tidak membunuh. Nanti setengah orang ingat boleh minum racun lah kalau begitu, sebab tak syirik. Tak syirik isu lain, boleh tak boleh isu lain. Baik. Jadi kembali kepada putar belit yang nak memburukkan imej ahli sunnati wal jamaah dengan memberi gambaran seolah-olah kita itu menganjurkan atau membolehkan umat Islam itu meminta sesuatu kepada pokok. Persoalan itu sepatutnya begini: boleh atau tidak meminta tolong kepada pokok
dengan iktikad bahawa Allah yang beri, bukan pokok yang beri, maka kita akan timbul persoalan. Kalau kamu dah iktikad Allah yang beri, ya, bukan pokok yang beri, kenapa kamu minta kepada pokok? Dia jawab, samalah macam kamu. Kamu kan iktikad wali yang telah meninggal dunia tidak boleh menolong. Hakikatnya Allah yang menolong. Tapi kenapa kamu masih minta dengan wali? Kan begitu logik dia. Maka kita jawab, kerana itu salah satu sebab. Minta tolong kepada wali itu sebab. Pertolongan sebenar daripada Allah. Adakah minta tolong pada pokok itu sebab juga? Kan kita faham sebab musabab tadi, perkaitannya kita buat satu benda diikuti dengan satu natijah. Ya. Maka sebab musabab. Adakah meminta dengan maksud kata bercakap dengan pokok itu satu sebab kepada pertolongan? Kan tidak. Berarti hakikat pun tidak, sebab pun tidak. Jadi atas dasar apa kamu minta tolong? Kalau kamu tahu benda itu sebab, kita kata okeylah, kamu minta tolong dengan orang ni, orang itu, dengan wali ni, wali itu, atas dasar sebab. Tapi adakah pokok itu Allah jadikan sebab kepada pertolongan dalam bentuk kamu minta kepada pokok? Kalau dalam bentuk kita kata buat ubat, ambil pokok tu, potong akar dia, rebus, minum, jadi sihat, itu okeylah. Kita panggil sebab musabab. Yang bagi sihat Allah juga, bukan akar pokok. Tapi kalau sesuatu itu jadi sebab, dah jadi sebab, boleh. Contoh, minta sesuatu dari telefon. Kan telefon sekarang kita boleh cakap apa? Siri, please dial number apa, kan dia boleh call. Kalau please dial itu kita terjemahkan bahasa kita, Siri, tolong telefon kawan saya nama sekian-sekian. Adakah syirik kita minta tolong dengan telefon? Bukan saya sembah telefon. Kan saya cuma communicate, telefon ni dia ada teknologi dia boleh recognize suara saya. Bila saya cakap macam itu, dia akan prompt dia punya action dia tu, dia akan call, akan buka ways. Kalau macam itu sebabnya minta tolong pada telefon tu dah jadi sebab, kerana teknologinya dan sebagainya. Maka oleh kerana sebab, kita buat. Iktikad tetap juga Allah yang bagi apa-apa pun. Ya, telefon pun tak boleh buat apa-apa kalau Allah tidak izinkan. Tapi maknanya bolehlah satu orang cakap, tolong buka peta saja. Apa kau cakap dengan benda tak hidup ni? Yalah, memang benda ni tak hidup, tapi dia jadi sebab. Teknologi apa? Dia sekarang artificial intelligence, AI-nya dengan voice recognition-nya, apa-apa disambung-sambung teknologi ni semua. Rupanya bila kita bercakap macam tu, dia boleh perform sesuatu yang kita nak. Itu namanya sebab. Jadi minta tolong dengan pokok ni hakikat confirm bukan. Kadang minta tolong dengan sesuatu yang hakikat hanya Allah saja. Lain daripada Allah minta tolong tu adalah asbab. Jadi oleh kerana pokok itu bukan hakikat dan bukan asbab, maka meminta tolong kepada pokok zahirnya itu syirik. Seolah-olah kamu beriktikad memang pokok tu yang beri. Tak, dia kata memang saya minta tolong tu dengan iktikad Allah yang beri. Dan maknanya kamu bodoh, kerana kamu melakukan sesuatu yang bukan sebab. Sebagaimana orang yang iktikad bahawa bila dia makan batu, bukan batu yang mengenyangkan tapi Allah. Tapi dia pergi makan batu tu kan tak, bukan sebabnya. Kalau dia berbincangannya, kalau makan nasi, iktikadnya bukan nasi mengenyangkan, tak syirik. Makan nasi dengan iktikad memang nasi yang mengenyangkan bukan Allah, ia syirik. Tapi kalau kita makan batu, walaupun di iktikad bahawa Allah yang mengenyangkan, tapi kan makan batu tu bukan asbab. Atau dia minum racun macam tadi, dengan iktikad Allah yang mematikan, tetap perbuatan dia haram. Kerana racun sebab kepada kematian, mana dia bunuh diri. Dah isyak ya? Belum. 3 minit lagi. Jadi kena difahami
bahawa di sisi ahli sunnati wal jamaah tidak menganjurkan seseorang itu memohon kepada pokok, kerana hakikat tidak, sebab pun bukan. Jadi zahirnya itu sepertinya kamu menganggap pokok itu memberi sesuatu. Tapi kalau kamu katakan tak, memang saya anggap Allah yang beri, tetap itu satu perbuatan yang tidak disyariatkan, kerana bukan sebab. Apa pula kalau kita minta dengan berhala, Ustaz? Macam tu pula. Dia punya kalau tu macam-macam. Kalau saya minta dengan berhala, tapi bagi saya dengan izin Allah. Pertama, kalau dah kamu tahu dengan izin Allah, kenapa kamu minta dengan berhala, sedangkan Allah yang larang minta dengan berhala? Allah yang tak izinkan kita minta dengan berhala, kerana berhala itu asalnya sembahan syirik. Bila kamu minta dengan satu sembahan syirik, zahir perbuatan kamu itu adalah kamu mengiktikadkan berhala itu Tuhan. Jadi kita berpegang dengan zahir. Sebab itu orang sujud pada berhala, zahir dia itu syirik, sebab berhala itu sembahan syirik. Jadi macam-macam. Padahal benda mudah saja. Bendanya ialah di sisi ahli sunnati wal jamaah boleh meminta tolong kepada orang soleh ataupun wali-wali Allah tanpa membezakan sama ada mereka masih hidup atau mereka telah meninggal dunia. Cuma setelah mereka meninggal dunia, harapan kita adalah lebih kepada doa mereka. Kerana sabit dalam hadis-hadis bahawa orang meninggal dunia mendoakan orang yang hidup. Sebut macam ni pun kadang orang marah juga. Dia kata ustaz ni sebut je ada hadis-hadis, dia tak sebut pun hadis apa dia. Kazab kata dia, ustaz ni pendusta pula. Sebut sesuatu tanpa sebut, kalau itu pendusta. Mana golongan yang mendakwa istighasah dengan orang mati itu haram, mereka juga adalah lebih pendusta lagi. Sebab kami tanya, apa dalil haram istighasah dengan orang mati? Oi, banyak dalam Quran semua. Tak apalah, bawa main satu je nak tengok dalil yang sahih dan sahih. Berdalil nak mengharamkan tentu kena sahih. Sahih sebab mereka selalu macam itu. Apa-apa dalil nak kena straight to the point. Dan ini bukan benda kecil, syirik. Sampai sudah seorang pun tak ada bawa dalil. Kalau pakai logik kita sebut ada hadis tapi kita tak sebut hadisnya, itu kita berarti kita itu pendusta. Mana kayu ukur yang sama, mereka-mereka ini juga pendusta. Jadi sayanglah kalau umat Islam ni tujuan dia bertanya itu bukan untuk faham, tetapi lebih kepada untuk jadikan sebagai modal untuk memfitnah dan sebagainya. Itu satu perbuatan yang merugikan dunia dan akhirat, rugilah. Jadi saya jelaskan, di sisi ahli sunnati wal jamaah meminta tolong kepada pokok itu tidak disyariatkan, menjadi syirik kalau diiktikad pokok itu yang memberi bukan Allah. Dan walaupun tidak syirik kalau iktikad di Allah yang beri, tapi adalah satu bentuk, satu perkara yang bid'ah, yang sayyi'ah, kerana tidak satu asbab yang diiktibar secara syarak. Wallahu a'lam. Boleh sambung lagi lepas azan. InsyaAllah saya sambung sedikit selepas daripada azan.
Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Jadi kita harap dengan penjelasan tadi yang sebelum azan tu jelas tentang isu apa yang dikelirukan dalam media sosial. Moga-moga yang menyebarkan fitnah ini bertaubat daripada dosa memfitnah, memburuk-burukkan sesama Islam semata-mata kerana berbeza pandangan. Jadi ada juga orang yang tak setuju, tapi sekurang-kurangnya dia tidak fitnah. Saya sebut dalam kuliah sebelum ini, saya kata kalau minta tolong kepada pokok, walaupun tidak dengan iktikad pokok yang memberi, tapi Allah yang memberi, kan satu kebodohan, saya kata. Jadi dia tak setuju. Dia tak setuju kat mana? Dia setuju. Dia kata kalau minta pada pokok tu bodoh, mana dia setujulah dengan saya. Mana apa, minta dengan wali yang dah mati pun bodoh. So kita tak setuju dengan tu sebab tak sama. Tak dengan pokok, tak tolong dengan wali, itu dua benda yang berbeza. Tapi sekurang-kurangnya dia tak fitnah saya. Mana dia terima bahawa saya menolak perbuatan meminta tolong dengan pokok. Tapi ada yang memfitnah, bagi gambaran seolah-olah Ustaz Engku ni menganjurkan orang minta tolong dengan pokok. Siap ada yang troll dalam Facebook, hantar gambar kopiah, kan ada kopiah ada gambar masjid. Macam ni saya pakai ni, kopiah ada gambar masjid, ada kopiah ada gambar capal. Dia hantar kat saya kopiah gambar pokok, cantik juga corak dia tu. Ini budaya yang tak sihat lah, lari daripada isu sebenar. Jadi kita jemputlah kalau mereka nak secara ilmiah, kita dialog, muzakarah secara ilmiah, hukum istighasah dengan para wali, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Saya ingat itu lebih bermanfaat. Jadi masyarakat yang berminat pun dapat dengar, oh macam ni dalilnya, macam ni hujahnya. Kan lebih sihat daripada membuat fitnah, mengatakan pandai tulis buku, jangan kata apa yang orang tak kata, tapi dibiarkan orang ramai itu mengatakan benda yang mereka tahu sebenarnya kita tak kata. Itu tak baguslah. Baik, jadi saya laju-laju, insyaAllah tak melebihi daripada 8.35. Yang pertama kita telah terangkan perkara yang mencari adat namanya mukjizah, daripada a'jaza yu'jizu, melemahkan. Mukjizah asal maknanya sesuatu yang melemahkan, berarti satu keistimewaan, perkara yang luar biasa yang diberi kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Misalnya tongkat Nabi Musa alaihi salam bertukar menjadi ular besar, menelan segala ular-ular ahli sihir Fir'aun. Itu kan luar biasa. Saya ingat ada antara kita, jemaah kita yang pakai tongkat. Pernah tak tongkat tu tukar jadi ular? Bukan tongkat dia saja, tongkat orang lain pun tak tukar jadi ular. Jadi tongkat tukar jadi ular ni luar biasa, dikurniakan kepada seorang Rasul, namanya mukjizat. Demikian Nabi Isa AS boleh menyembuhkan pelbagai penyakit serta menghidupkan orang yang telah mati. Tengok dalam bracket, dengan izin Allah. Perkara itu kan luar biasa. Jadi macam suka nak percayalah, sebab benda itu tak biasa. Benda yang tak biasa ni kita payah nak percaya. Tapi bila berlaku kepada para Rasul, untuk orang yang dapat hidayah, dia akan percaya. Yang tak dapat hidayah, dia kata sihir, dia kata macam-macam lah. Dan bagi Nabi Muhammad SAW, mukjizat yang paling banyak seperti membelah bulan. Itu mukjizat yang boleh disaksikan oleh orang yang hidup pada zaman itu. Dan terpancar air daripada celah-celah jarinya yang mulia.
dan lain-lain lagi. Namun mukjizat baginda yang paling besar ialah Al-Quranul Karim, ya, yang sampai sekarang boleh dirasai mukjizatnya oleh mereka yang mengkaji, ya, isi kandungan Al-Quran itu. Yang kedua adalah irhas. Irhas ni perkara yang luar biasa untuk bakal Nabi. Kalau mukjizat tu dia dah jadi Rasul. Kalau yang irhas ni belum mendapat risalah lagi, tapi akan jadi Nabi. Misalnya terpancar air Zam-Zam yang kita kenali sekarang daripada bumi, bekas sentakan tumit kaki Nabi Ismail alaihissalam. Tapi masa tu Nabi Ismail masih baby lagi, belum diangkat sebagai Rasul lagi, tapi akan jadi Rasul. Kan baby hentak kaki ke atas tanah, setakat mana boleh keluar air? Orang nak cari air tu gali perigi kau main dalam lagi. Kan luar biasa, setakat baby hentak-hentak kaki keluar air tu luar biasa. Adakah mukjizat? Oleh kerana berlaku sebelum dari kenabian, itu dipanggil sebagai irhas. Ataupun awan yang memayungi Nabi Muhammad SAW di dalam perjalanan ke Syam sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Kita berjalan, kebetulan ada awan, ya kita terpayung. Tapi Nabi SAW, awan tu mengikuti. Kemana Nabi SAW pergi, awan itu ikut. Kita nasiblah, kalau ada awan kita terpayungi, kalau tak ada awan kita panas. Jadi diikuti oleh awan ini satu perkara yang luar biasa berlaku kepada Nabi SAW sebelum daripada diangkat sebagai Rasul, namanya irhas. Karamah. Karamah asal maknanya kemuliaan, dikurniakan untuk aulia, maknanya para wali. Jadi secara konsepnya, apa yang harus berlaku sebagai mukjizat kepada para nabi harus juga berlaku sebagai karamah kepada para wali. Tapi tidak berarti misalnya berlaku satu perkara yang luar biasa kepada para wali, kadang mereka confuse kat situ, tapi tak berlaku perkara yang sama kepada para nabi, lalu mereka tolak. Mereka kata tak berlaku pada nabi pun, takkanlah wali lebih mulia pada nabi. Dia kena faham berlakunya satu perkara yang mencari adat kepada seorang wali, yang mana tidak berlaku perkara itu kepada seorang nabi, tidak berarti wali lebih mulia pada nabi. Di sisi kita ahli sunnah wal jamaah, tetap para nabi lebih mulia daripada para aulia. Begitu. Kalau kira konsep macam itu, kan kita tahu Nabi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika sedang berkhutbah boleh nampak tentera yang dalam peperangan tu, dan siap boleh arah lagi, suruh pergi ke arah bukit, dan tentera boleh dengar lagi. Itu kan tak berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada Nabi arahkan tentera secara gaib macam tu, secara jauh. Adakah dengan itu kita nak kata, oh kalau macam tu Sayyidina Umar lebih mulia pada Nabi ke? Tak mestinya berlaku pada Sayyidina Umar, tak berlaku pada Nabi, maka Sayyidina Umar lebih mulia pada Nabi. Tidak, tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam insan yang paling mulia. Jadi jangan diambil logik-logik yang songsang macam itu, ya, untuk membuat bantahan-bantahan yang tidak wali. Misalnya datang berbagai buah-buahan kepada Sayyidatina Maryam semasa beliau beribadah di Masjidil Aqsa. Apa pula peliknya? Pelik kerana buah-buahan tu bukan musim dia. Maknanya kita kata buah-buahan tu tak ada pada masa tu. Tiba-tiba ada pada Sayyidatina Maryam ketika beribadah. Adakah ini mukjizat? Tidak, kerana Sayyidatina Maryam bukan seorang rasul, tapi dipanggil karamah, kemuliaan. Ataupun kisah Juraij dengan anak kecil yang boleh berkata-kata. Anak kecil biasanya belum boleh cakap lagi. Bila anak kecil boleh berkata-kata ni untuk membantu seseorang, itu adalah karamah. Yang ini saya sebut tadi. Perintah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang boleh dan dapat didengari oleh ketua pengakap, bukan pengakap macam kita di sekolah ni. Ini apa? Scout, military scout, yang pergi berisik dahulu, ya, bukan pengakap macam kat sekolah tu. Iaitu ketua scout tenteranya di perbatasan Suria dan Rom, atau di perbatasan Iraq dan Farsi, ya, jauh. Tapi bila Sayyidina Umar boleh nampak jauh, dan bila bercakap mereka boleh dengar suara yang jauh, itu namanya karamah. Sebab luar biasa. Sekarang tak karamah lah, kita cakap telefon ni pun dengan US pun boleh dengar, kita tak panggil karamah. Ini sebab biasa, ya, kerana alat dan sebagainya. Yang keempat, ma'unah, maknanya pertolongan.
untuk orang-orang soleh. Jadi bukan mencari adat tu yang jadi pertimbangannya. Sebab kita tengok nanti bawah pada maunah ni ada juga yang mencari adat, tapi bukan satu kemuliaan pun, bahkan satu dosa, bahkan satu kehinaan. Jangan disangka setiap yang pelik itu betul. Boleh jadi. Jadi nak ukur macam mana? Kerana tengok orangnya lah. Nak kata karamat, orang tu wali. Wali macam mana? Tak semayang. Wali nikah pun tak sah. Fasik. Jangan kata nak jadi wali Allah. Wali nikah pun tak sah dia, sebab dia fasik, tak semayang. Jadi maunah untuk orang-orang soleh, bukan untuk orang fasik. Kan dulu ada kumpulan al-maunah kan, yang nampak senjata tu. Jadi maunah dalam konteks yang kita bincangkan ini adalah untuk orang soleh. Misalnya guru-guru agama yang wara', dapat menyembuhkan penyakit hanya dengan baca ayat, tiup dekat air, sembuh. Ya, kadang-kadang orang tak faham. Dia kata, dia kan dulu orang Perli almarhum Tuan Guru Harundi, kan beliau banyak berdoakan dengan air dan sebagainya. Lepas tu bila beliau sakit kan beliau pergi buat rawatan ke luar negara. Kan orang Perli, dia kata, masa kamu berubat orang, kamu pakai tiup-tiup saja. Ya, bila kamu sakit kamu pergi ke overseas. Dia tak faham beza tu. Yang merawat di hospital dan sebagainya itu namanya usaha dan ikhtiar berdasarkan sebab yang biasa. Adapun yang baca tiup pada angin, pada air itu Allah bagi sembuh, itu namanya maunah, pertolongan. Jadi bukan semua orang dan bukan setiap masa berlaku. Ya, ada masanya Allah izinkan, ada masa Allah tidak izinkan. Mungkin dia sebelum itu dah pernah obat sendiri dan sembuh, tapi bila tak sembuh, boleh ikhtiar cara lain, tak ada masalah. Bukan mesti satu cara ikhtiar saja. Ini tengok, sihir juga pelik, mencari adat. Macam berlaku pada ahli-ahli sihir Nabi Musa tu, bila lontar tongkat dan tadi mereka nampak macam ular, bergerak macam ular. Untuk orang fasik dan kafir, itu kayu ukur dia. Jadi jangan kagum. Mentang-mentang dibuat perkara pelik, kita kata dia ni mesti betul, padahal dia fasik ataupun dia kafir. Misalnya menerbangkan santau melalui angin, na'udzubillah. Membuat orang merasa sakit, dia cocok patung wudu apa ya. Kan itu mencari adat. Sepatutnya cocok patung tak ada masalah. Kenapa pula dia cocok patung orang sana pula menggerupuh? Itu kan luar biasa. Adakah dia ni orang soleh? Tidak. Itu namanya sihir. Ditambah oleh setengah ulama dengan yang keenam, iaitu istidraj, yakni Allah melajakkan, memberi tanpa redha. Maknanya Allah beri satu perkara yang istimewa kepada orang fasik supaya dia lebih sesat lagi. Kalau tak beri, dia mungkin nisah. Tapi ini kita bimbang. Istidraj ni kita sangat bimbang. Kita diberi kesenangan, kehebatan, kesihatan dan sebagainya, rupanya supaya lebih lajak dalam kesesatan, wal-iyazubillah. Tetapi berakhir dengan kekecewaan dan kesengsaraan, sebagaimana kesenangan dikurniakan kepada Fir'aun dan Dajjal, dan termasuk juga Qarun, dikurniakan harta yang sampai orang kagum lah. Orang sampai kata, alangkah bagus kalau jadi macam dia. Akhirnya binasa. Dan terakhir, ada pula setengah ulama menambahkan lagi satu perkara yang mencari adat, iaitu syu'uzah. Syu'uzah ni silap mata, magician. Itu dia dengan kecekapan tangan dia, dengan alat yang dia pakai pun nampak benda tu luar biasa. Tapi sebenarnya dia adalah silap mata. Dia bagi mata kita gambarkan sesuatu yang sebenarnya ada trik di belakang dia. Wallahu a'lam. InsyaAllah akan datang akan kita sambung di muka surat 108. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama natarada binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wa afu minkum.